Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi insyaAllah kita buka majlis kita dengan ummul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama yang ini berada dalam pertemuan secara maya untuk kita sambung perbincangan kita daripada surah Ad-Dukhan. Baik, jadi saya terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga yang sudi mungkin sebar-sebarkan kepada rakan-rakan yang lain untuk sama-sama kita mengikuti perbincangan kita pada pagi ini, insyaAllah. Baik, pada pertemuan yang lalu, pada minggu yang lalu, kita telah menyebutkan tentang ayat yang kedua dan juga ayat yang ketiga. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin, inna kunna munzirin. Baik. Jadi kita telah sebutkan beberapa isu ataupun beberapa perkara pada ayat yang kedua, iaitu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sumpah. Bila Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sumpah, maka dia mempunyai peranan-peranannya yang tersendiri. Ini menegaskan, menguatkan berita, menolak segala keraguan, syak dan juga mengukuhkan hujah. Dan kita telah sebutkan bagaimana cara untuk kita mengenali perkataan ataupun ayat sumpah yang mempunyai pembahagiannya, muqsamun bih, muqsamun alaih. Dan kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat Al-Quran, iaitulah mubin, yang mana mubin ini membawa maksud dalil-dalil keterangan di dalam Al-Quran itu begitu jelas. Sama ada dalil-dalil itu bersifat dalil wahyu ataupun dalil itu penjelasan itu adalah secara akliyahnya, yakni dalil kauniyah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebutkan ayat yang ketiga berkaitan dengan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna munzirin. Ini kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkatan. Yang kita sebutkan malam yang penuh keberkatan itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan peranan Al-Quran itu diturunkan adalah untuk memberikan peringatan. Ini kita telah sebutkan juga tentang penurunan Al-Quran. Ini tahap-tahap penurunan Al-Quran, turunnya Al-Quran secara sekaligus, turunnya Al-Quran berperingkat-peringkat. Baik. Jadi pada pagi ini insyaAllah kita akan sambung pada ayat yang keempat. Iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya, ini kami yang menurunkan Al-Quran pada malam yang tersebut, kerana pada malam yang berkat itu dijelaskan kepada malaikat tiap-tiap perkara yang mengandungi hikmah serta yang tetap berlaku, iaitu tidak berubah ataupun tidak bertukar. Baik. Jadi bila kita membaca ayat ini, kita memahami sebagaimana yang kita sebut pada minggu yang lalu, ia merupakan penjelas ataupun kita katakan tafsiran bagi ayat suratul Al-Qadr. Yang ini Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Iaitu
Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat ini sedang menyebutkan satu lagi perkara yang penting yang berlaku pada malam Al-Qadar. Kita tahu pada malam Al-Qadar ini turunnya Al-Quran. Itu dah telah disebutkan pada ayat yang ketiga. Dan dalam masa yang sama, makna Al-Qadar, yang ini kita sebut Qadar sebagai Qada dan juga Qadar. Ya, ini ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, penetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sebut sebagai qada dan juga qadar. Maka penetapan yang dimaksudkan itu adalah sesuatu perkara yang akan berlaku kepada diri manusia, ia ini dalam tempoh masa setahun yang akan datang. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan antara ciri sifat Al-Quran adalah memisahkan antara hak dan juga batil, dan juga memberikan keterangan yang menjanjikan kebenaran pasti akan menang. Baik. Jadi kita melihat terlebih dahulu tentang tafsiran umum ayat ini. Ini apa yang nak dibawa di dalam ayat ini sebelum kita mendetailkan dari sudut perkataan-perkataannya. Ini dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak menyebutkan perkara yang kedua yang berlaku dalam malam Al-Qadar sebagaimana yang kita sebutkan tadi, iaitu pada malam itu dijelaskan dan juga dirincikan perkara-perkara yang muhkam, perkara-perkara yang jelas, ditetapkan berbagai hal yang berlaku pada satu tahun manusia berikutnya. Ini berupa ajal, rezeki, kebaikan, kedukaan, hidup dan mati dan yang lainnya. Atau dijelaskan berbagai perkara muhkam yang tidak ada perubahan di dalamnya, dengan mengundangkan hukum-hukum yang baik untuk memberi hidayah kepada manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bukan mengundangkan, dengan mengandungi. Maaf, tersilap. Makna Al-Hakim di sini adalah yang memiliki hikmah. Secara khususnya Al-Quran yang diturunkan pada malam itu, maknanya sifat hakim itu disifatkan kepada Al-Quran, dan juga kerana penurunannya adalah teragung pada malam itu, setiap perkara yang memiliki hikmah ditetapkan. Maknanya apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dari berupa nikmat, berupa ujian, berupa kegembiraan, kebahagiaan, kebaikan, berupa kedukaan, bencana, kecelakaan, maka semuanya itu adalah ditetapkan bersama hikmahnya. Ini bermakna kalau kita ambil dalam konteks ujian, ini sebab nikmat juga ada hikmah, dan biasanya kita sebut tentang ujian. Makna kata bila Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan, yakni setahun, yakni daripada Ramadan yang lepas, yakni malam Al-Qadar yang lepas, yakni dalam masa setahun ini, inilah ujian yang kita akan hadapi dalam kehidupan. Dan ujian itu sebenarnya telah ada pun hikmahnya. Sebab Allah dah turunkan penetapan kepada apa yang berlaku kepada kita berserta hikmah. Maka apabila kita dilanda ataupun dibebani dengan ujian-ujian, maka kita perlu mencari apa hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan daripada pengetahuan kita, untuk kita mengambil iktibar daripada apa yang diberikan ataupun apa yang Allah Subhanahu Wa Taala uji kita. Ini tidak hanya terhad kepada ujian, begitu juga nikmat. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mungkin dalam keadaan COVID, semua orang mungkin dalam keadaan COVID, banjir dan sebagainya, orang ramai terputus income dan sebagainya. Tapi Allah izin kita pula yang mendapat nikmat. Dan dalam fasa pandemik ni kan ada dua golongan. Ada golongan yang mana mungkin kerjanya semakin kurang dari sudut sumber pendapatan. Ada pula sebaliknya, orang yang semakin Allah berikan pula banyak pendapatannya.
Kalau kita nak kira dari sudut salah satu nikmat yang itu iaitulah rezeki, maka di sana juga kita perlu mencari hikmahnya. Kerana setiap penetapan itu Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan berserta hikmahnya. Mungkin hikmahnya nak kita bantu pula orang-orang yang mungkin dulu dia juga membantu kita. Waktu dia senang, tapi dalam keadaan sekarang dia susah, maka kita pula yang membantunya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sesuatu yang jelas, muhkam, hakim yang mengandungi hikmah dan disebutkan bahawa ianya tidak berubah. Kalau kita tengok terjemahan tadi, sesuatu yang tetap berlaku, tidak berubah ataupun bertukar. Baik. Bila kita menyebutkan tentang qada dan qadar, adakah qada dan qadar ini dia tetap dan juga tidak berubah? Macam mana kita pernah dengar tentang hadis ataupun tentang doa sebagai contoh yang boleh merubah takdir, ataupun kita sebutkan contoh dengan sedekah, dengan silaturahim, yang ini memperbanyakkan rezeki, yang ini memanjangkan umur dan sebagainya. Jadi macam mana perbuatan-perbuatan itu kita nak kaitkan ataupun kita nak faham tentang qadar Allah Subhanahu Wa Taala yang disifatkan sebagai tetap dan juga tidak berubah. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala dalam pengetahuan kita, dalam kita nak memahami qadar Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kita juga perlu mengetahui ada beberapa sifat Allah Subhanahu Wa Taala dan antaranya adalah sifat ilmu. Ini sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna? Iaitu kita mengetahui bahawa ataupun kita meyakini ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luas, mencakupi yang sebelum, yang semasa dan yang akan datang. Jadi kalaulah kata contoh kan, Allah tetapkan rezeki kepada seorang ini, mungkin rezeki dia, gaji dia 2,000 contoh. Tapi disebabkan dia banyak bersedekah, maka Allah tambahkan rezeki dia. Mungkin dalam masa 2-3 bulan naik gaji, contoh 2,500 contohlah. Jadi kenaikan gaji dia itu adalah qadar juga yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui sesuatu yang akan datang. Maka itulah yang dikatakan tidak berubah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu takdir yang berubah, apa yang didapati oleh seorang manusia itu adalah disebabkan usahanya, dan usahanya itu pun Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Kerana usaha itu pun Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan hidayah. Kita sebut sebagai hidayah itu taufiq, yakni untuk melakukan kebaikan, maka kita perlukan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bermakna segala ketentuan dalam kehidupan kita ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku perubahan, penambahan, pengurangan dan sebagainya, semua dalam pengetahuan Allah, dan dia berada dalam qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Asbabnya itu hanya pada kita. Pengetahuannya itu dah ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab itu pada kita. Asbab ni maknanya mungkin dengan kita bersedekah, rezeki mungkin bertambah. Mungkin kita buat baik, menghubungkan silaturahim, rezeki bertambah. Itu asbab. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dah tahu dari sudut rezeki yang dia nak bagi banyak ni. Antara sebab penambahan rezeki itu adalah kerana kita melakukan asbab-asbabnya. Itu makna qadar yang tetap, yang tidak berubah. Dan bagaimana pula nak faham dari sudut maksud kita bila ada penambahan rezeki, sedangkan rezeki dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ditetapkan oleh Allah, tapi kita tak tahu banyak mana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi dia datang bersama dengan asbab-asbab. Sebab itu dalam Islam ini cukup cantik. Dia ada konsep usaha dan juga tawakal. Dia tidak hanya bergantung kepada tawakal semata-mata tanpa usaha, dan juga tidak hanya usaha sahaja tanpa
tawakal. Kerana usaha adalah asbab, tawakal adalah benda yang telah ditetapkan, mengharapkan benda yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita manusia ini tidak mengetahuinya. Baik. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perkataan fiha yufaraqu. Yufaraqu ini asalnya daripada perkataan faraqa. Faraqa. Apa makna faraqa ini? Dari sudut bahasanya, maknanya kata Al-Asfahani menunjukkan kepada al-faslu wal qada, iaitu penjelasan dan juga percaturan, dan juga boleh kata pemisahan. Ini sesuatu yang jelas, kita nampak jelas, ini berada di dalam satu kelompok, kita boleh pisahkan. Contoh, kalau kita antara dalam Quran sebut dalam surah Ar-Rahman, tentang pemisahan antara air masin dan juga air tawar, yang kita mungkin biasa tengok dalam video kan, yang mana air itu dibahagikan ataupun dia tidak bercampur. Jadi di situ kita nampak jelas bahawa ini adalah air tawar, ini adalah air masin. Jadi penjelasan itu menyebabkan kita mampu untuk membezakan. Sebab itu antara makna faraqa juga adalah pemisahan di antara hak dan juga batil. Kerana jelas yang mana hak dan yang mana batil. Ini boleh memisahkan di antara hak dan juga batil. Dan juga membawa maksud percaturan. Percaturan ini maknanya penyusunan ketetapan yang kita sebut tadi, yufraqu itu menunjukkan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Baik. Jadi dalam makna ayat, dalam makna pada ayat ni perkataan yufraqu ini pengkhabaran kepada para malaikat akan perincian terhadap apa yang berlaku kepada manusia dalam tahun itu yang kita sebutkan tadi, dengan susunan dan aturan yang penuh hikmah. Baik. Jadi kalau kita tengok makna umum Furqan Al-Quran, makna Furqan Al-Quran yang kita sebutkan tadi, yang saya tulis dalam di bawah itu, menunjukkan kepada kemenangan yang dijanjikan. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Anfal. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Anfal, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan. Apa yang kami turunkan kepada hamba kami pada hari Al-Furqan. Al-Furqan ini menunjukkan kepada hari peperangan Badar. Jadi hari peperangan Badar, ini tentang kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Ya, ini satu kumpulan itu akan terkalah dan mereka akan terundur ke belakang. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Qamar. Jadi menunjukkan kepada kemenangan dalam peperangan Badar ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan namanya dengan nama Furqan. Dan kenapa Yaumul Furqan itu adalah hari peperangan Badar disebutkan dengan perkataan Furqan? Kerana hari itu telah memisahkan antara hak dan juga batil. Iaitu yang hak itu pasti akan menang, yang batil itu pasti akan kalah. Sebab itu kalau kita tengok dalam perang Badar ni, Nabi SAW berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam riwayat sirah bahawa Nabi angkat tangan ni, tingginya Nabi angkat tangan ni sampai ridak. Ridak ni orang pakai dekat bahu. Ridak ni terjatuh ke bawah. Tingginya Nabi angkat tangan. Lamanya Nabi SAW berdoa. Dan dia memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kemenangan kepada orang Islam pada waktu itu. Ini perangan pertama yang paling besar. Jadi kalau kalah ini, maka musuh akan melihat kelemahan-kelemahan Islam, kelemahan negara Islam, kelemahan pemerintahan Islam. Kerana pada hari itulah hari yang mana akan menentukan sama ada Islam itu akan terus berkembang ataupun Islam itu akan mundur ke belakang. Jadi peperangan Badar ni satu peperangan yang penting. Disebutkan Furqan kerana pada hari itulah hari yang mana memisahkan, yang mana hak itu pasti dijanjikan kemenangannya dan yang batil itu pasti akan terkalah. Dan sudah tentu, apa kaitan kalau kita nak sebutkan dengan ayat ini? Sudah tentu
perkara yang kemenangan yang dijanjikan itu adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tahun sebelumnya. Kan? Maknanya pada hari peperangan Badar yang telah dimenangi oleh orang Islam itu juga perkara yang telah ditentukan, dicaturkan, telah yang disusun, ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Al-Qadar sebelumnya. Dan maka disebutkan perkataan Furqan. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan. Jadi dalam ayat ini juga sebahagian ulama tafsir kan berhujah kan, antaranya kita di Malaysia pun kan, kita ambil nuzul Quran pada 17 Ramadan kan. Antara sebabnya adalah pada ayat ni kan, sebab dikatakan peperangan Badar ini berlaku pada 17 Ramadan kan, 17 Ramadan. Baik. Dan makna Furqan ini juga pemisah antara hak dan juga batil. Ini bukan semata-mata pada peperangan, pada suasana kritikal, suasana keadaan yang dalam perang lah, tetapi juga dalam sepanjang kehidupan manusia. Kerana Furqan ini yang mana di dalam Quran ada satu surah yang dinamakan sebagai surah Furqan. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdi. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan al-Furqan ini kepada hamba-Nya iaitu Nabi SAW. Yang dimaksudkan itu adalah Al-Quran. Yang kita tengok Furqan ini dalam suratul Furqan, antara perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di akhir surah Furqan yang nak memberikan penjelasan apa itu Furqan, iaitulah Allah sebutkan tentang karakteristik hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah ibadur rahman, yang mana karakteristik mereka ini berbeza. Ini nampak perbezaan antara hak dan juga yang batil dalam karakteristik mereka. Dan inilah karakter yang ada pada mereka yang tentera-tentera Badar. Tentera-tentera Badar, karakteristiknya iaitu antaranya wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka ini berjalan dalam keadaan lemah lembut, dalam keadaan tunduk tawaduk. Sedangkan kumpulan yang lain Allah sebut dalam surah Al-Anfal, yang ini jangan jadi sebagaimana mereka orang musyrikin yang keluar pada peperangan Badar dalam keadaan batara, dalam keadaan sombong. Sebab apa? Sebab mereka ini ada tentera yang ramai, ada kelengkapan yang lengkap, ada pasukan yang kuat. Jadi mereka menyangkakan mereka akan menang, bagi mereka keluar dalam peperangan itu dalam keadaan sombong. Sedangkan orang Islam tak ada kelengkapan yang cukup, tak ada bilangan yang ramai, tapi mereka ini tetap tawaduk hauna. Antaranya itu karakteristik. Jadi kalau kita nak sebut tentang sifat ibadur rahman ni mungkin panjanglah kan, ada 12 sifat. Tapi nak sebutkan bahawa Furqan ini juga membawa maksud karakteristik hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang berbeza dengan yang lain, hasil daripada didikan Al-Quran. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah, Allah sebut syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Quran, turunnya Al-Quran. Apa peranan Al-Quran ni? Hudan linnas, ini menjadi hudan kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda, yang menjadi penjelas kepada hudan tersebut. Wal furqan. Jadi sebenarnya ini adalah tiga tingkatan, tiga tingkat peranan Al-Quran ataupun tiga tingkat hidayah daripada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu membentuk manusia. Yang pertama, hudan linnas, iaitu Al-Quran membentuk manusia itu dengan menyebutkan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Dalam surah Al-Insan yang kita sebut sebelum ni. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ini perkara yang baik, ini adalah perkara yang buruk. Kemudian penjelasan kepada perkara yang baik, pengetahuan kepada perkara yang baik untuk manusia ini beramal dengannya, perkara yang baik, maka wa bayyinatin minal huda, penjelasan kepada hudan tadi. Wal furqan,
Dan furqan ni maknanya bila dah buat kebaikan, istiqamah di atas kebaikan, maka tak cukup sekadar buat kebaikan, maka kena pisahkan diri kita ini daripada keburukan. Itulah karakteristik yang berbeza dengan orang lain, hasil daripada didikan Al-Quran. Dan kita tengok para sahabat yang berada dalam peperangan Badar itu pun disebutkan dalam banyak hadis tentang kelebihan-kelebihan mereka. Jadi karakter-karakter mereka yang diiktiraf di dalam hadis-hadis Nabi SAW. So nampak tak bagaimana perkataan furqan ataupun sifat furqan Al-Quran ini saling berhubungan. Yakni bukan sekadar Al-Quran itu memberi penjelasan ini yang baik, ini yang buruk, membezakan antara hak dan batil, tetapi dia turun kepada dalam karakteristik manusia. Dan juga dia turun kepada saat yang paling sukar dalam kehidupan manusia, iaitu ketika mana peperangan, dalam keadaan pada waktu tu Ramadan, walaupun ada disebutkan dalam riwayat bahawa Nabi SAW tidak pun berpuasa pada waktu tu. Tapi nak sebutkan pada bulan yang paling panas, Ramadan, ini dalam keadaan yang sukar, maka itulah furqan. Dan segala yang kita sebutkan tadi tentang kemenangan, tentang nikmat dari sudut menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya itu adalah bentuk kebahagiaan dan kedukaan yang telah ditetapkan yufraqu pada bulan Ramadan, yakni pada malam Al-Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Baik. Dan amrin hakim, sebagaimana dalam tafsiran tadi kita sebutkan, Al-Hakim itu merujuk kepada penurunan Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, ataupun amrin hakim itu juga membawa maksud perkara-perkara yang mengandungi hikmah. Ini ketetapan-ketetapan yang mengandungi hikmah. Baik. Jadi hakimnya Al-Quran dan urusan yang telah ditetapkan. Ini segala urusan ditetapkan dengan penuh hikmah, iaitu sesuai pada keadaan dan sasaran. Jadi bila kita sebutkan hikmah ni, sebagaimana selalu kita sebutkan hakim ini, kalau manusia ni kita terkenal dengan Luqmanul Hakim. Kenapa dikatakan Luqmanul Hakim ini sebagai orang yang kata-katanya mengandungi hikmah? Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang Luqman ini diberikan hikmah. Apa makna hikmah ni? Adalah kerana ucapannya itu adalah ucapan yang sesuai. Sesuai kenapa? Kerana dia adalah seorang bapa dan dia mengucap kepada anak dia. Di bawah tanggungannya, tanggungjawab dia. Dia sebagai seorang bapa, maka dia mempunyai kuasa, ataupun dari sudut maknanya dia mempunyai pemilikan yang dia boleh menegur anak dia dengan lisan, dan juga dia boleh mengubah anaknya dengan tangan. Sesuai pada keadaan. Sebab apa keadaan? Sebab Luqman ini, cerita Luqman ini, dia cerita, kalau kita tengok dalam surah Luqman, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan nasihat-nasihat Luqman ini selepas Allah sebutkan tentang seorang musyrikin yang bernama Nadir bin Haris. Nadir bin Haris ni, dia apa kerja dia? Dia seorang ketua kepala musyrikin lah. Apa yang dilakukan? Ni bila ada orang yang nak pergi dengar apa yang Nabi SAW ucapkan, yakni ayat Quran, Nabi baca ayat Quran, dia akan panggil orang tu, dia akan distract. Dia akan halang orang tu dengan apa? Dia bacakan syair, dia bacakan yakni bentuk hiburan-hiburan. Dia bahkan dia membeli wanita-wanita untuk mengganggu orang-orang yang nak pergi mendengar apa yang Nabi SAW katakan. Ini nak sebutkan dalam suasana hedonism, dalam suasana banyaknya hiburan itu, maka datangnya nasihat Luqman itu kepada anak dia, iaitu nasihat yang paling sesuai pada keadaannya, pada waktunya. Dan sasarannya itu adalah pada anak muda. Sebab itu dikatakan nasihat itu adalah nasihat yang penuh hikmah. Jadi hikmahnya
di sini dalam sesuatu urusan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita, iaitu sesuai dengan keadaan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang ini kalau kita rasa berat macam mana pun ujian tu, tapi kita meyakini tentang bahawa tidak ada sesuatu pun yang ditetapkan kepada kita melainkan disesuai untuk kita. Hakim. Allah Subhanahu Wa Taala bijaksana. Allah tahu apa yang sesuai bagi kita, apa yang tak sesuai. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bersifat adil. Seperti mana hakim yang sepatutnya hakim, seorang hakim di mahkamah kan. Yang ini bersikap adil, maka Allah Subhanahu Wa Taala hakim bagi segala makhluk, maka sudah tentulah Allah juga bersifat adil. Dari sudut apa? Dari sudut rezeki, umur, kebahagiaan, kedukaan yang kita tersebutkan tadi. Baik, hakim ini membawa maksud bijaksana. Kerana segala urusan manusia yang didatangkan ujian padanya, telah diturunkan Al-Quran sebagai panduan dan penyelesaian. Di Al-Quran juga disebutkan dengan sifat hakim. Contoh yang kita sebut, Yasin wal Quranil Hakim. Al-Quran juga disebut dengan sikap hakim, dan kita sebutkan tadi ayat ini merujuk hakim, sifat hakim itu sama ada merujuk pada Al-Quran ataupun merujuk pada urusan penurunan Quran ataupun merujuk kepada urusan yang ditetapkan kepada kita. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amrin hakim itu sama ada urusan berkaitan penurunan Quran ataupun urusan dalam kehidupan manusia. Yang mana kedua-dua perkara ini, penurunan Al-Quran dan urusan kehidupan manusia ini sangat berkaitan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang Allah mengajarkan Al-Quran dan kemudian menyebutkan tentang penciptaan manusia. Menunjukkan bahawa Al-Quran dengan manusia ni satu benda yang tak dapat dipisahkan sepatutnya. Yang ni macam mana manusia ni nak survive, khalaqal insan, nak survive dalam kehidupan manusia, maka ambillah panduan daripada Al-Quran yang telah diturunkan. Kita tengok hikmah Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan allamal Quran. Allah mengajarkan Quran berbanding khalaqal insan. Kan sepatutnya manusia itu dah ada dulu bahawa Quran itu diturunkan dan diajarkan. Tapi dalam surah Ar-Rahman Allah dahulukan allamal Quran berbanding khalaqal insan. Ini menunjukkan bahawa telah ada panduan yang telah disediakan kepada manusia sebelum penciptaan manusia. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia itu dengan segala sifat yang Allah sebut dalam Quran, ajula, sifat yang tergopoh-gapoh, tergesa-gesa, suka berdebat dan sebagainya. Semua perkara-perkara itu dapat diselesaikan melalui panduan dan penyelesaian penurunan Al-Quran. Kerana apa? Kita faham Al-Quran dah ada SOP-nya daripada Quran tu cipta manusia. Manusia itu diciptakan berdasarkan panduan Al-Quran. Nak sebutkan dari sudut dalam kehidupan manusia itu, dalam kehidupan dia, apa yang berlaku dalam kehidupan dia, penyelesaian yang dia cari, maka perlu dia mencari penyelesaian dan juga panduan daripada Al-Quran yang diturunkan. Dan yang menariknya bila kita katakan tentang hakim, kebijaksanaan ini, dia diberikan kepada sesuatu yang hidup. Manusia ini bijaksana. Kita tak kata buku ni, buku ini bijaksana lah. Tapi kita katakan penulisnya bijaksana kerana menulis satu buku yang menarik. Jadi diberikan gelaran bijaksana tu kepada satu yang hidup. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Al-Quran ini bijaksana? Ini Al-Quran ini mempunyai roh yang menghidup dan mampu berinteraksi dengan manusia. Makna mampu berinteraksi ni seolah-olah bila kita membaca Al-Quran, kita tadabbur Al-Quran, kita melihat ayat-ayatnya, memahami makna-maknanya, seakan-akan ayat-ayat itu sedang berbicara dengan kita. Ini sepatutnya yang kamu lakukan. Dan inilah makna tadabbur. Ini sepatutnya yang kamu berubah dalam hidup kamu. Ini yang sepatutnya yang kamu tinggalkan dalam hidup kamu. Jadi itu kebijaksanaan Al-Quran. Baik. Fiha yufraqu kullu amrin hakim.
Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amran min indina inna kunna mursilin. Iaitu perkara-perkara yang terbitnya dari hikmah kebijaksanaan kami, sesungguhnya telah menjadi adat kami mengutuskan rasul. Jadi urusan yang telah ditetapkan itu, kan, yang ini kita masukkan amran ini, jadi kita sebut ada dua. Urusan penurunan Quran ataupun urusan dari sudut ketetapan kepada manusia. Dan dua perkara itulah yang berlaku pada malam Al-Qadar. Baik. Urusan yang ditetapkan itu akan bertepatan neraca Al-Quran apabila mengikut Rasul utusan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya menurunkan Al-Quran, tetapi didatangkan bersama penurunan Al-Quran itu adalah mursilin. Kami mengutuskan Rasul. Baik. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasul? Ya. Baik, kita tengok pada tafsiran ayat ini, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan dari sisinya Al-Quran yang mengandungi wahyu dan syariatnya untuk memberikan peringatan. Disebutkan tentang memberikan peringatan. Inna kunna munzirin, memberikan peringatan. Kami mengutuskan Rasul dan seluruh Nabi kepada manusia untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang jelas sebagai rahmat dan belas kasih daripada kami kepada mereka, menerangkan kepada mereka hal-hal yang bermanfaat dan yang menimbulkan mudarat bagi mereka. Juga agar setelah Rasul itu diutuskan, maka manusia tidak lagi memiliki hujah untuk protes. Seolah nak kata, mana kami tak pernah dengar pun, tak ada siapa pun bagi tahu kami. Maka tidak ada hujah lagi bagi mereka. Risalah para Rasul adalah rahmat abadi yang dihadiahkan kepada manusia. Sekarang rahmat itu masih lagi wujud, yang pada apa yang sudah diturunkan, iaitulah Al-Quran, yang ini sebagai risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tambahan selain daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala putuskan kepada manusia dengan datangnya bersamanya panduan dalam kehidupan manusia, Allah datangkan role model. Allah mendatangkan manusia, yakni seorang manusia, bukan malaikat, seorang manusia yang mampu untuk menjadi tafsiran kepada Al-Quran. Bahkan bukan seorang, tetapi satu generasi. Iaitu kalau kita sebutkan tentang Nabi SAW, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kana khuluqul Quran. Ya, ini akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Bahkan generasi yang dipimpin oleh Nabi SAW pun disebutkan kuntum khaira ummah, sebagai khaira ummah. Yang kata Syekh Qutb bahawa mereka ini ibarat Al-Quran yang berjalan. Satu generasi Al-Quran yang unik, kerana Al-Quran itu berjalan dalam kehidupan mereka. Jadi yang sebutkan tentang datangnya Al-Quran, datangnya Rasul sebagai rahmat. Sebab apa? Sebab Rasul ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasul ini datang membawa rahmat kepada manusia. Sebab Al-Quran, bila disebutkan Al-Quran ini jadi dengan sifat hakim, selain daripada hakim ni maknanya bijaksana, hakim ini kan juga kalau kita katakan hakim mahkamah hakim kan, maknanya dia membuat keputusan ataupun memberikan keputusan. Yang ini betul, yang ini salah. Kau buat betul, syurga. Buat perkara yang salah, yang larang, yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, neraka. Maka untuk mendatangkan ataupun memberikan penjelasan apa yang ada pada Al-Quran, maka didatangkan Rasul sebagai salah satu hikmah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala mengazab sesuatu kaum melainkan setelah dihantar rasul. Makna kata dalam contoh dalam sirah kan, Nabi SAW ketika mana berdiri di Bukit Safa, Nabi SAW kata apa? Aku nak memperingatkan kamu tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala yang datang. Maknanya kalau tak ada Nabi SAW, maka mereka telah pun diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesyirikan mereka. Ini datangnya Nabi itu untuk memberikan peringatan, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Kerana itulah bentuk rahmat Nabi.
Kadang-kadang dan selalunya, bukan kadang selalunya, mereka beranggapan Nabi inilah yang bawa perpecahan, yang membawa bencana, bala kepada mereka. Sedangkan kita tengok perutusan Nabi SAW inilah rahmat. Dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghukum ataupun memusnahkan orang musyrikin ini sebagaimana kaum-kaum yang terdahulu. Kan kaum yang terdahulu, maka Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan terus kan. Sebabnya adalah kerana Nabi SAW itu berada bersama dengan mereka. Yang ini berada di antara mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tangguhkan ataupun Allah datangkan azab itu dalam bentuk yang lain, iaitu melalui antaranya peperangan Badar. Yang ini apabila mereka ini dikalahkan. Ini semua kita nampak benda itu berkait di antara satu sama lain. Baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan perkataan amran sekali lagi. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kemudian Allah ulang amran min indina. Allah ulang perkataan amran itu, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dengan jelas min indina, daripada kami. Kerana sesuatu benda yang disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah satu benda yang besar, satu benda yang agung. Dan pengulangan itu juga menunjukkan kepada penegasan tentang terhadap sesuatu benda ini adalah satu benda yang besar. Ini adalah satu benda yang agung. Jadi penurunan pengulangan kalimah amran ini menunjukkan besar dan agungnya hal yang berlaku pada malam tersebut. Ditambah disebutkan min indina, iaitu berkisar hal yang agung itu adalah penurunan Al-Quran dan penetapan kadar manusia dengan penuh hikmah. Di perkara-perkara yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala itu disempurnakan pula dengan diturunkan ataupun didatangkan bersamanya Rasul utusan yang memberikan penjelasan tentang hukum hakam kehidupan manusia. Baik. Jadi kalau kita tengok ayat-ayat ini kata Ar-Razi bahawa ayat-ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala susun dengan begitu cantik untuk menggambarkan keagungan Al-Quran dari pelbagai sudut. Iaitu ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang keagungan zat Al-Quran itu sendiri apabila mendatangkan sumpah ataupun bersumpah dengannya. Jadi sesuatu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengannya, maka itu adalah satu benda yang besar, satu benda yang agung. Antaranya macam masa kan. Jadi masa itu adalah sebahagian daripada kehidupan manusia. Masa itu bukan sekadar emas. Emas ni boleh dijual beli. Tapi masa itu adalah kehidupan manusia. Jadi Allah bersumpah dengan satu benda yang besar, kita pun tak boleh bersumpah, kita sebutkan minggu lepas, melainkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang merujuk pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan Al-Quran menunjukkan kepentingan perkara tersebut. Yang kemudian disifatkan pula sebagai mubin, yakni penjelas kepada sebarang bentuk keraguan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan keagungan Al-Quran melalui waktu turunnya, iaitu fi lailatin mubarakah. Kenapa Al-Quran ini turun pada waktu malam? Kalau kita fikirkan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran pada waktu malam? Mula penurunan. Adapun ayat-ayat yang lain, maknanya lengkap satu Al-Quran, ada ayat Quran yang turun waktu siang, ada Quran turun waktu malam, ada yang ayat Quran yang turun ketika mana Nabi bersafar, bermusafir, ada ayat Quran ketika mana Nabi berada tetap di Makkah ataupun di Madinah. Ada ayat Quran yang turun pada musim sejuk, ada musim panas dan sebagainya. Pelbagai bentuk ayat Quran yang diturunkan. Cuma waktu mula penurunan itu, kenapa waktu malam? Yakni manusia ini, bila kita dilahirkan dalam keadaan kita ini tidak tahu apa-apa. Ibarat kita berada dalam kegelapan. Yakni kita tidak tahu apa yang boleh kita lakukan ataupun mungkin bahaya yang mendatang kepada kita. Macam bila kita lahirkan, ni malu kita waktu kita kecil-kecil kan, kita tak tahu bahawa mungkin bila turun tangga tu benda tu bahaya. Kalau tanpa orang kata apa, tanpa bimbingan daripada orang dewasa. Ibarat pada waktu malam kita pun tak tahu bahaya apa yang datang kepada kita. Tak nampak.
Jadi dalam keadaan gelap waktu malam itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran yang mana akan memberikan cahaya, nur pada kehidupan manusia. Kan? Dan sejahtera dalam surah Al-Qadar hingga pada waktu fajar, yang bila terbitnya matahari tadi juga disebutkan matahari ini adalah panduan yang dibawa oleh Al-Quran melalui Rasul yang mana ia bersifat tetap. Kalau kita tengok bulan kan dia berfasa kan, tapi Al-Quran yang dibawa oleh Rasul, yang ini ibarat cahaya matahari yang bersifat tetap. Jadi nak menunjukkan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pada waktu malam itu, nak bagi tahu kepada manusia inilah satu-satunya cahaya. Minaz zulumati ilan nur. Zulumat disebut dalam bentuk plural. Ini banyak kegelapan, gelap pekat kegelapan manusia, tapi nak kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala satu je, iaitu ilan nur, kepada cahaya yang satu, iaitulah Al-Quran. Baik, jadi waktu penurunannya itu adalah waktu yang mulia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan keagungannya melalui waktu turunnya itu, bukan kalau kita sebut sekadar malam Al-Qadar, mungkin kita tak faham malam Al-Qadar ni kalau kita tak tahu dari sudut hadis dan sebagainya. Maka disebutkan pula malam yang barakah. Iaitu malam yang barakah ni, apa makna barakah ni? Antaranya setiap amalan itu digandakan lebih khairun min, lebih daripada 1000 kali ganda. Khairun min fi syahrin, 1000 bulan. Maaf. Baik. Yang ketiga, kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga dalam ayat yang ketiga dan juga ayat yang keempat bahawa Al-Quran ini keagungannya adalah melalui peranannya, iaitu yang menyampaikan peringatan, yang menyebutkan tentang panduan bagi manusia dengan memisahkan kebatilan dan juga kebenaran yang kita sebutkan tadi sebagai Furqan. Dan yang terakhir, pada ayat yang kelima tadi kita sebutkan bahawa Al-Quran menyebutkan keagungannya melalui turunnya bersama Rasul daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pada ayat yang kelima. Jadi kita nak tengok ayat 2 hingga ayat 5 ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang keagungan Al-Quran. Dan kita melihat keagungan Al-Quran ini, dia akan menyebabkan setiap perkara yang bersangkutan dengan Al-Quran ini menjadi agung dan juga mulia. Malam yang mana turunnya Al-Quran adalah malam yang terbaik. Bulan yang diturunkan dalamnya Al-Quran jadi bulan yang terbaik. Manusia yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yakni Nabi SAW yang turun bersama Al-Quran, yang didatangkan bersama dengan Al-Quran, itu adalah merupakan Rasul yang terbaik. Malaikat yang bawa turun Al-Quran kepada Nabi SAW, itu adalah malaikat yang terbaik. Kalam Allah Subhanahu Wa Taala, dalam banyak-banyak kalam Allah Subhanahu Wa Taala, kalam Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran adalah kalam yang terbaik. Jadi setiap perkara yang disandarkan pada Al-Quran itu adalah perkara itu yang paling baik dan juga yang paling mulia. Maka Al-Quran itu turun kepada kita sebagai umat Nabi SAW yang disebutkan sebagai umat yang terbaik, yakni generasi dahulu adalah umat yang terbaik, dan kita hari ini juga nak menjadi umat yang terbaik mencontohi para sahabat adalah dengan kita kembali kepada Al-Quran. Jadi ini satu perkara yang penting untuk kita fahami, terutamanya bila kita dah nak masuk bulan Ramadan yang tak berapa hari dah, tentang keagungan Al-Quran, Ramadan sebagai bulan Al-Quran sebelum daripada bulan puasa. Kalau kita tengok dari sudut sejarahnya pun, Quran ini turun pada tahun 40 kenabian. Permulaan Quran turun. Pada waktu itu bulan Ramadan dah ada. Sebab bulan Ramadan ini, nama Ramadan itu sendiri adalah nama yang telah disebutkan ataupun ditetapkan oleh orang Arab. Ramadan itu bukan lepas Islam baru ada nama Ramadan, tak. Tapi orang Arab dah sebut Ramadan itu dengan nama Ramadan. Sebab Ramadan ini maknanya Ramadan yang menunjukkan kepada panas, suasana panas. Panas yang bersangatan. Jadi orang Arab ni pada bulan Ramadan memang panas. Jadi yang disebutkan pada waktu bulan Ramadan itu, Al-Quran itu turun terlebih dahulu. Sedangkan puasa disyariatkan pada
tahun kedua Hijrah. Di sudut sejarahnya, Ramadan tu bulan Quran dulu, sebelum bulan puasa. Jadi kita nak kena nampak bahawa Ramadan tu bulan Quran selain daripada bulan puasa lah. Kan? Dan kita tengok ayat Ramadan ini dalam surah Al-Baqarah pada juzuk yang kedua. Dan pada juzuk yang kedua, permulaan juzuk yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang perubahan kiblat. Kan? Perubahan kiblat. Jadi nak menunjukkan bahawa kita sebagai umat Nabi SAW ini, walaupun puasa itu sebagaimana umat yang terdahulu juga ada syariat puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya, ini seperti mana yang ditetapkan kepada kaum yang terdahulu. Tetapi apa beza antara puasa kita dengan puasa orang yang terdahulu? Puasa kita adalah puasa yang mana diturunkan bersamanya Al-Quran. Puasa kita, Ramadan kita, Allah memperkenalkan Ramadan dalam Al-Quran. Satu-satunya perkataan ataupun bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Ramadan dalam Al-Quran. Dan Allah perkenalkan Ramadan itu bukan dengan puasa, tapi Allah perkenalkan Ramadan itu dengan unzila fihil Quran, turun Al-Quran. Maka kita sebutkan tadi, daripada ayat 2 hingga ayat 5 kita memahami keagungan, keindahan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, penetapan dari sudut kehidupan kita dan sebagainya. Jadi kita mengambil pengajaran dengan kita menjadikan mudah-mudahan bulan Ramadan yang akan datang ini, yang Allah Subhanahu Wa Taala dah tulis dah kan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, maknanya kita sampai lagi pada bulan Ramadan pada tahun ni, maknanya Allah dah tetapkan dah. Jadi mudah-mudahan kita mengambil peluang itu sekali lagi untuk kita menambahkan ataupun mengeratkan hubungan kita dengan Al-Quran. Baik. Kemudian ada soalan ke? Kalau aku ada soalan, ada perbincangan. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan rahmatan min rabbik innahu huwas samiun alim, untuk menyampaikan rahmat daripada Tuhanmu kepada umat manusia. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui akan segala keadaan hamba-hambanya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut Al-Quran sebagai rahmat. Rahmatnya Al-Quran dan juga rahmatnya urusan yang telah ditetapkan dengan penuh hikmah. Rahmatnya Al-Quran yang bersifat umum. Rahmatun ni, kalau tuan-tuan tengok, ini perkataan rahmatan ni, ini diletakkan dengan ta marbutah. Ta marbutah ni mana ta yang tertutup. Dalam Quran, kalau tuan-tuan perasan, dalam beberapa ayat dalam Quran, kadang-kadang Allah mendatangkan rahmat ini dengan ta yang terbuka. Ta yang terbuka, ataupun kita kata ta taknis. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan rahmatan, sekejap, maaf. Maaf, ada sikit gangguan. Baik. Rahmatan bila disebutkan dengan ta marbutah ini menunjukkan kepada sesuatu yang bersifat umum, mencakupi. Kan tertutupnya maknanya mencakupi keseluruhannya. Mencakupi keseluruhan. Yang ini satu benda yang bersifat umum. Rahmatnya Al-Quran ini bersifat umum kepada semua manusia. Dan Nabi SAW juga sebagai Rasul bukan kepada orang beriman semata-mata. Rahmatan lil alamin, kepada seluruh alam, dan bukan sekadar kepada manusia, bahkan kepada jin. Maka rahmatnya Al-Quran itu bersifat umum. Rahmatan min rabbik. Dan rahmatnya Al-Quran ini, dan disebutkan dalam ayat ini, digandingkan dengan dua sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang penting, iaitu yang maha mendengar dan juga maha mengetahui. Ini kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan sifat maha mendengar dan juga maha mengetahui? Ini Allah Subhanahu Wa Taala maha mendengar setiap rintihan, setiap hajat daripada hambanya yang disebutkan dengan lisan manusia. Ini kadang-kadang kita berhajat kepada sesuatu, maka kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kan? Kita merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar. Kan? Dan juga kadang-kadang kita menginginkan sesuatu, kita tak sebut pada lisan kita. Sebagai contoh, Nabi SAW pernah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, dalam peristiwa perubahan kiblat kita katakan tadi. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Dan kita sangka kalau Allah Subhanahu Wa Taala ubah kiblat itu sebab apa? Adakah sebab semata-mata sebagai sebahagian daripada syariat? Tapi dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah ubah kiblat itu sebab apa? Sebab Allah nak Nabi SAW redha, ataupun Nabi SAW maknanya boleh terima, tenang hati Nabi SAW. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', kami telah melihat engkau telah menoleh ke atas ke atas langit. Nabi SAW tengok langit. Nabi tak cakap apa pun. Tak sebut pun ubah tak minta pun daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ubah kiblat, tak. Nabi tak minta. Nabi hanya tengok langit. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala alim, Maha mengetahui. Bukan sekadar Maha mendengar, tapi Maha mengetahui apa yang manusia hajatkan, apa yang terbaik pada manusia walaupun dia tak terzahir pada lidahnya. Jadi ini menunjukkan rahmat. Jadi Al-Quran yang disebutkan dengan rahmat itu mengandungi perkara-perkara yang dalam keseluruhan kehidupan manusia. Mengandungi perkara panduan bagi seluruh kehidupan manusia. Yang mana yang kita hajat secara lisan ataupun yang mungkin kita tak berhajat ataupun tak sebut secara lisan. Semua panduannya ada disebutkan dalam Al-Quran. Dengan disebutkan juga dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya pengampun, Allah Subhanahu Wa Taala pemberi rezeki dan sebagainya. Dengan dua perkataan Rabb dan juga Ilah sahaja pun yang kita akan sebutkan selepas ini, ini menunjukkan kepada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala mencakupi dari sudut segenap aspek dalam kehidupan manusia. Rahmatan min rabbik innahu huwas samiun alim. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan lagi Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuhan yang menciptakan dan mentadbir keadaan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Kalau betul kamu orang-orang yang yakin akan hakikat itu, maka terimalah sahaja apa yang diutuskan kepada kamu. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada, yang berada di antara keduanya. Baik. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ayat Allah menciptakan langit dan bumi ini? Kerana nak sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu mencipta dan mentadbir setiap ada yang di langit dan di bumi mengikut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia selalu kita tengok dalam Quran banyak kali Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan Allah mencipta langit dan bumi. Kata Asy-Sya'rawi, langit dan bumi ini adalah satu contoh kepada ketidakmampuan manusia untuk mendatangkan semisalnya. Apa yang berada di langit, maka manusia tak mampu untuk mengubahnya. Matahari yang terbit di sebelah timur, dia tetap akan terbit sebelah timur. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkannya terbit di sebelah barat. Ini apa yang ada di langit, apa yang berada di bumi, apa yang terkandung di dalam bumi yang manusia tidak dapat buat semisalnya. Petrol yang orang minyak kan, yang hari ni mahal kan. Jadi nak sebutkan minyak itu pun maknanya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ada dalam perut bumi yang manusia tidak mampu untuk mencipta semisalnya. Jadi menyebutkan bahawa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mutlak dengan penyebutan langit dan bumi itu, kata Sya'rawi, kerana di langit dan di bumi ini tidak ada sesuatu yang manusia mampu untuk melakukan semisalnya. Baik. Ini menunjukkan tentang kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala kenapa mendatangkan ayat Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ini? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak hanya mencipta langit dan bumi, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala Rabb,
Perkataan Rabb ini membawa maksud banyak. Ini mencipta, memelihara, memenuhi keinginan, membimbing, mengawasi dan sebagainya. Yang mana Allah mencipta dan juga mentadbir langit dan bumi, urusan langit dan bumi, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga yang menciptakan manusia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala juga menurunkan Al-Quran yang mengandungi urus takbir, yakni kehidupan manusia berdasarkan kehendak yang Allah Subhanahu Wa Taala hendak. Jadi menunjukkan bahawa Allah menciptakan langit dan bumi dan menguruskan urus takbirnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dan Allah juga yang menguruskan kehidupan manusia. Ini dari sudut macam mana kita nak menguruskan kehidupan kita berdasarkan Allah, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan, maka kita membaca dan juga memahami ayat-ayat Al-Quran, balik kepada Al-Quran. Kita sebutkan tadi, Allamal Quran khalaqal insan. Baik. Jadi jika kalian hendak mengetahui semua itu dengan penuh keyakinan tanpa ada sedikit pun keraguan. Jadi nak sebutkan bahawa kalau kamu ragu, maka kamu lihatlah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kebenaran-kebenaran. Ini ayat-ayat Al-Quran, tentang benarnya ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana ia dapat mempengaruhi diri kamu berkaitan dengan benarnya ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan benarnya ayat-ayat Al-Kauniyah. Ini ayat-ayat penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang kalian duduki ini, iaitu bumi, dan juga apa yang bermanfaat kepada kalian, iaitulah langit. Baik. Jadi kalau kita tengok perkataan Rabb dalam Al-Quran, jadi ada 5, sekurang-kurangnya ada 5 maksud. Yang ini yang disebutkan oleh Al-Maududi dalam buku beliau, 4 istilah di dalam Al-Quran. Jadi perkataan Rabb ini ada sekurang-kurangnya 5 maksud. Jadi kita sebutkan, bila kita faham dengan makna ini, maka kita tahu perkataan Rabb itu adalah satu perkataan yang bukan semata-mata Tuhan, tetapi yang memelihara dan memenuhi keinginan. Ini dalam surah Yusuf dan juga dalam surah Al-Qasas. Antaranya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Tuhanku, sesungguhnya apa yang engkau turunkan akan perkara-perkara kebaikan, maka aku ini fakir, aku ini sangat mengharapkan. Ini doa Nabi Musa alaihissalam kan, yang mungkin kita selalu amalkan. Jadi nak sebutkan yang memelihara dalam keadaan manusia ni tidak ada apa-apa, Allah Subhanahu Wa Taala yang mengurus takbir kehidupan manusia, yang memenuhi keinginan manusia, yang membimbing dan mengawasi manusia. Qul a'udzu birabbin nas, membimbing kita ke jalan yang lurus, mengawasi kita daripada bisikan-bisikan syaitan. Qul huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Yani kita kembali kepada majikan, kepada Tuhan yang besar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang ketua yang diakui kekuasaannya. Inna rabbi bikaidihinna alim. Yani diakui tentang ilmu, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala berbanding raja-raja ataupun Rabb yang lain. Kerana perkataan Rabb ini juga boleh membawa maksud kepada manusia. Contoh kita kata Rabbatul Bait, yakni suri rumah. Orang yang mengurus takbir rumah, disebut Rabbatul Bait. Dan dalam surah Yusuf juga disebutkan kepada raja Mesir pada ketika itu, qala raji' ila rabbika. Nabi Yusuf kata kepada pegawai penjara yang nak keluarkan dia daripada penjara tu, pergi tanya kepada Rabbik, kepada Tuan kamu. Ini ditunjukkan kepada Tuan. Tanya kepada Tuan kamu berkaitan dengan wanita-wanita yang yang terpotong tangan mereka ketika mana melihat Yusuf tu. Jadi Nabi Yusuf nak bersihkan nama dia dulu sebelum keluar daripada penjara. Ini membuktikan bahawa Nabi Yusuf ni tak bersalah pun. Masuk penjara ni pun atas perbuatan khianat. Falyabudu rabb hadzal bait. Allah Subhanahu Wa Taala pemilik, raja bagi rumah ini, iaitulah Kaabah. Baik. So bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut Rabbis samawati wal ard,
apa kefahaman yang kita dapat bila kita faham tentang makna Rabb. Jadi nak sebutkan kepada orang yang mengingkari Al-Quran ini turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran ini yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diutuskan bersamanya para rasul. Diutuskan bersamanya rasul. Sedangkan aku ini Rabb yang sama yang memelihara kamu. Aku ini Tuhan yang sama yang mengawasi kamu, yang memenuhi keinginan, yang memiliki kamu dan juga memiliki tempat tinggal yang kamu duduki. Segala manfaat yang aku berikan kepada kamu daripada langit dan juga bumi. Maka akulah Tuhan yang sama yang menurunkan Al-Quran dan juga yang mendatangkan ataupun mengutuskan Nabi SAW. So dia seolah-olah nak argue kepada orang musyrikin, sebab orang musyrikin nanti kita akan sebutkan, iaitu mereka ini dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala, in sa'alatuhum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah, jika ditanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Jadi Allah Tuhan yang kamu akui menciptakan langit dan bumi, dan segala urus takbirnya itu ditakbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kamu tak boleh memperakui bahawa Allah yang sama yang menurunkan Al-Quran, Allah yang sama mengutuskan Rasul? Jadi sebab itu dalam banyak-banyak ayat Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan Rabbis samawati wal ard. Baik. Jadi kalau kita tengok sebentar berkaitan dengan perkataan Rabbis samawat, as-samawat dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut langit ini dengan dua perkataan. Satu didatangkan dalam bentuk plural, yang ini jamak samawat. Satu lagi didatangkan dalam bentuk sama, singular. Apa beza ketika mana Allah datangkan bentuk samawat dan juga sama? Jadi kalau tengok dalam Quran, as-samawat disebutkan sebanyak lebih kurang 190 kali. Manakala as-sama disebutkan sebanyak 120 kali. Jadi as-samawat ini selalunya ayat ni itu berkisar tentang sab'a samawat, 7 lapisan langit. Namanya 7 lapisan langit ni ada khilaf lah. Adakah langit yang kita nampak ini sebahagian daripada 7 lapisan langit ataupun tidak, wallahu ta'ala alam. Dan disebutkan juga as-sama ini mungkin salah satu lapisan langit yang kita nampak sekarang ni. Jadi kalau kita tengok di luar, qad nara taqalluba wajhika fis sama, Allah guna perkataan sama. Yang ini Nabi SAW ketika mana melihat ke langit, yang ini menunjukkan melihat apa yang berada di atas Nabi SAW. Maka pada waktu itu Allah mengubahkan kiblat. Tadi kita bacakan ayat yang tadi. Jadi langit ini juga menunjukkan kepada satu benda yang tinggi. Kalau kita katakan bumbung, kita tak kata sama, kita kata saqaf. Yang ni bumbung, benda yang kita boleh capai. Tapi kalau sama, satu benda yang tinggi yang tak boleh tercapai, maka ia disebutkan sebagai sama. Ini bukan sekadar langit, awan yang kita nampak, tapi langit, benda yang tinggi. Baik. Jadi dalam Quran, bila Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan samawat dalam bentuk plural, maka dia memberi makna fokus dan khusus. Manakala bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sama, maknanya makna yang umum dan lebih luas. Okey, saya contohkan macam ni. Kalau contohlah kita nak makan kita makan apa? Kita nak makan ayam contoh. Yang ini tersedia di depan kita ada 10 ketul ayam. Jadi bila kita kata kita nak makan 7 ekor ayam ataupun 7 ketul ayam, maknanya benda itu khusus dan fokus. Maknanya nak fokus, nak ambil 7 ketul ayam. Banyak sangat 7 ketul kan. Tapi nak sebutkan maknanya benda itu khusus, fokus. Tapi kalau kita kata nak makan ayam tu, boleh jadi nak makan ayam tu maknanya satu. Benda yang nampak satu kan. Macam langit, benda yang kita nampak satu, peringkat yang pertama. Dan juga boleh jadi bila kita nak makan ayam tu, kita nak makan semua ayam itu. Yang ini 10 ekor, 10 ketul tu, yang lebih banyak daripada 7 tadi. Ini maknanya lebih umum dan juga lebih luas. Walaupun dalam bentuk singular, tapi maknanya itu lebih luas. Ini saya akan sebutkan contohnya.
Dan penggunaan samawat, penggunaan berkait dengan keagungan dan kekuasaan Allah. Jadi kan kita sebut Rabbis samawati wal ard. Kenapa digunakan samawat? Kerana dia terkait dengan keagungan. Dia terkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkataan sama ini biasanya dia terkait dengan cuaca ataupun perkara yang terlihat apabila kita mendongak ke atas dan apa perkara yang terjadi pada langit. Okey. Dari sudut makna yang umum dan luas ini, kita contoh dalam Al-Quran bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut contoh qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi. Terjemahannya apa? Bagi menjawab mereka, Nabi SAW berkata, Tuhanku mengetahui tiap-tiap perkataan yang dizahir dan disembunyikan oleh makhluk-makhluk di langit dan juga di bumi. Perkataan sama digunakan. Dan kaul yang disebutkan terjemahan itu apa? Kaul yang zahir ataupun yang disembunyi. Sami'un alim. Allah Subhanahu Wa Taala sami' mendengar dan Allah Subhanahu Wa Taala alim mengetahui. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mendengar yang disebut secara zahir ataupun mengetahui yang disembunyikan. Kaul ini lebih umum. Maka digunakan perkataan as-sama'. Sedangkan ayat yang hampir sama, qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Katakanlah Nabi Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui segala rahsia di langit dan juga di bumi. Sir kan satu benda yang rahsia. Kan? Maknanya dia lebih khusus berbanding tadi yang zahir dan yang sembunyi, yang rahsia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang rahsia itu dengan perkataan samawat. Ini menunjukkan bahawa as-sama ini boleh jadi dia lebih umum berbanding samawat. Dan dalam satu ayat, ini satu benda yang menarik. Kenapa saya sering kali membawa perbezaan-perbezaan sebegini? Kerana kita tengok dalam satu ayat, cuba kalau kita fikirkan, kenapa dalam satu ayat yang sama, Allah mendatangkan dua perkataan sama dalam dua bentuk yang berbeza. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Allah mendatangkan dua perkataan sama dalam bentuk yang berbeza, maka sudah tentu ada hikmahnya. Maka hikmahnya as-samawat, yang ini menunjukkan kepada lapisan-lapisan langit. Kita sebutkan tadi 7 lapisan langit. Sedangkan as-sama ini disebutkan tadi membawa maksud yang turun darinya ataupun yang terlihat padanya. Yang turun darinya iaitu hujan, yang terlihat padanya iaitulah awan. Ataupun langit yang kita nampak. Baik. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan Rabbus samawat, yang ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang menciptakan segala bentuk lapisan langit dan ia menggambarkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan khusus kepada manusia di langit itu, yang memberi manfaat antara penciptaan bulan, matahari dan sebagainya, maka dialah Tuhan yang mentadbir dan menguruskan alam ini. Dia juga menguruskan, mentadbir urusan manusia. Baik. Yang keduanya, kalau kita tengok seringkali dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan perkataan samawat berbanding ard. Rabbis samawati wal ard. Kenapa? Ini ada beberapa ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan perkataan ard berbanding sama. Contohnya dalam surah Taha, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Al-Quran diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Jadi kita sebut dalam surah ni cerita tentang penurunan Quran, dan penurunan Al-Quran itu disebutkan Rabbis samawati wal ard. Sedangkan dalam surah Taha Allah kata Rabb tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Kenapa Allah mendahulukan ard kemudian samawat? Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala sebut huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma istawa ila as-sama'
iaitu dialah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi, kemudian ia menuju kepada kehendaknya ke arah bahan-bahan langit, lalu dijadikan 7 langit dengan sempurna. Kenapa disebutkan menjadikan bumi, kemudian menjadikan 7 langit dengan sempurna? Jadi perbahasan tentang takdim wa ta'khir, iaitu satu perkataan yang didahulukan, yang diakhirkan ini, dia ada banyak perbahasannya lah. Tapi antaranya disebutkan berkaitan dengan langit dan bumi ini adalah yang mana yang tercipta terlebih dahulu. Yang didahulukan itu, maka dia tercipta terlebih dahulu berbanding yang dikemudiankan. Iaitu selalu dalam ayat Quran disebutkan tentang langit dicipta lebih dahulu, langit terlebih dahulu berbanding bumi, menunjukkan langit terlebih dahulu diciptakan berbanding bumi. Dalam Quran sebanyak 130 kali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan penciptaan ataupun sebutkan langit terlebih dahulu sebelum menyebutkan bumi. Kita tengok dari sudut logiknya pun, apa yang berada di bumi, contoh tumbuhan, kan, ataupun haiwan. Yang mana tumbuhan dan haiwan dan kita juga manusia memerlukan sesuatu yang ada di langit untuk hidup, iaitu matahari, bulan, kan, air. Tumbuhan kan memerlukan cahaya matahari, memerlukan air untuk dia hidup. Maka sudah tentu Allah ciptakan sesuatu yang asal terlebih dahulu, iaitu sama, kemudian menciptakan bumi. So dalam ayat ini, apa konteksnya? Konteksnya dalam ayat ini, kenapa Allah mendahulukan penciptaan bumi berbanding langit? Yang pertama, dalam surah Taha, Allah Subhanahu Wa Taala nak menyebutkan manfaat penurunan. Kalau dalam surah Ad-Dukhan ini, Allah sebutkan tentang penurunan juga, tapi dari sudut keagungan Quran. Kita sebut jadi ayat 2 sampai 5 disebutkan keagungan Quran, maka disebutkan samawat terlebih dahulu, menunjukkan bahawa ia turun dari satu tempat yang tinggi. Tetapi dalam surah Taha ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan tentang manfaat penurunan itu. Bukan dari sudut keagungannya, tapi manfaat penurunannya itu kepada siapa? Sudah tentu kepada penduduk bumi terlebih dahulu, iaitu kita manusia. Maka didahulukan al-ard berbanding samawat. Dalam surah Al-Baqarah, Allah ceritakan tentang mereka yang membuat kefasadan. Dan kefasadan ini berlaku di atas bumi. Maka didahulukan perkataan bumi berbanding perkataan samawat. Dalam banyak ayat yang lain, hatta dalam ayat surah Dukhan ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebut Rabbis samawati wal ard, yang menunjukkan penciptaan Allah yang sempurna dan juga teratur susunnya. Walaupun tak disebutkan, tetapi makna Rabbis samawati wal ard dari sudut penyusunan perkataan itu sendiri membawa kepada penyusunan keteraturan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sesuatu. Sebab itu ada dalam ayat yang lain, dalam surah As-Sajdah kita pernah sebutkan tentang Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Kenapa pada 6 masa? Kerana menunjukkan kepada keteraturan Allah Subhanahu Wa Taala mampu menciptakan langit dan bumi ini sekaligus ataupun dengan berkata kun sahaja, tapi Allah cipta dalam 6 masa menunjukkan kepada keteraturan sebagai salah satu sunnah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Kenapa ada dalam ayat kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut wa ma bainahuma, dalam ayat ni Allah sebutkan wa ma bainahuma dan akhir ditutup dengan in kuntum muqinin. Ana wa ma bainahuma ini menggambarkan kesempurnaan ciptaan. Yakni setiap sesuatu itu semuanya Rabb, pemilik, dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah kita. Ini sempurnanya kekuasaan Allah yang mampu memberikan segala nikmat, bahkan dialah sumber kepada kenikmatan dan menjauhkan daripada segala kemudaratan. Kita sebutkan tadi tentang amrun fiha yufrahu kullu amrin hakim. Allah yang memberikan nikmat dan tentukan nikmat ataupun mudarat yang mungkin berlaku kepada manusia, dan mudarat itu pun maknanya di atas tanggungan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik, dia yang menciptakan segalanya,
dengan kesempurnaan, maka tidak mustahil dialah juga yang menurunkan Al-Quran dengan sempurna. Jadi kesimpulan pada ayat ini, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala datangkan tentang penciptaan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya adalah kerana nak menunjukkan bahawa Allah yang menciptakan segalanya dengan sempurna, maka tidak mustahil Allah jugalah yang menurunkan Al-Quran yang sempurna sebagai panduan kehidupan manusia. Ya, orang musyrikin mengatakan, tadi kita sebutkan bahawa langit dan bumi ini mempunyai Rabb dan juga penciptanya. Yang ini disebut oleh Zamakhsyari. Dan kenapa didatangkan ayat ini? Iaitu orang musyrikin mengatakan bahawa langit dan bumi ini, kita sebutkan tadi, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Mereka mengakui adanya Rabb dan mengakui adanya pencipta. Maka Rabb yang sama, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, yang menurunkan Al-Quran, yang sepatutnya mereka tidak mendustakan. Mereka mengatakan am yaqulu naftara. Mereka mengatakan bahawa itu adalah buatan ataupun rekaan Nabi SAW, dan sepatutnya perkara itu tidak berlaku. Dan ayat yang terakhir yang kita bincangkan, iaitu la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Yang ini tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dialah yang menghidupkan dan Dialah yang mematikan. Dialah jua Tuhan kamu dan Tuhan datuk nenek kamu yang telah lalu. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang Rabb, dan juga pada ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang ilah dan juga Rabb. Baik. Tafsiran umum ayat ni selanjutnya dia menegaskan keesaannya. Tadi menyebutkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala mentadbir urusan kehidupan manusia sebagaimana Allah mentadbir urusan yang berada di langit dan di bumi. Maka bila Allah Subhanahu Wa Taala yang sahajalah yang mampu untuk melakukan hal tersebut, maka itu menunjukkan kepada keesaan ilah, menunjukkan kepada keesaan. Dialah Tuhan yang esa, yang tiada Tuhan selainnya. Dia juga menegaskan kuasanya. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia menghidupkan dan mematikan apa yang Dia kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa Dialah Rabb manusia, Rabb kalian, Rabb nenek moyang, leluhur. Leluhurnya maknanya generasi kalian. Dialah yang mengatur segala urusan mereka, oleh kerana hanya Dialah yang berhak disembah, bukan yang lain. Jadi kalau kita tengok perkataan ilah itu sendiri sebagaimana perkataan Rabb, yang ini disebutkan dalam Al-Quran dengan makna yang pelbagai. Ini disebutkan oleh Al-Maududi. Antaranya perkataan ilah ini membawa maksud yang maha menolong. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Mereka mengambil selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai alihah, sebagai tuhan-tuhan mereka, sebagai ilah, agar mereka beroleh bantuan, sedangkan tidak ada yang boleh memberikan bantuan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pelindungan, watakhudhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Ya, ini mereka mengambil selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ilah untuk menjadi pelindung kepada mereka, sedangkan tidak ada yang boleh melindungi, ilah yang boleh melindungi melainkan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Penenang. Innaqulu illa i'tirak ba'du alihatina bisu'in. Ini dalam surah Hud. Ya, ini kaum Hud mengatakan kepada Nabi Hud, engkau ni telah ditimpakan satu benda yang buruk oleh Tuhan-Tuhan kami. Jadi kita tengok orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyembah sesuatu itu dalam ketakutan. Ketakutan dengan makna khauf, dengan makna khauf, bukan makna khasyah. Khauf ni makna apa? Ketakutan yang menyebabkan kalau dia tak buat upacara tertentu, tak sembelih dan sebagainya, Tuhan yang akan marah, akan datangkan bencana dan sebagainya. Jadi nampak kata Tuhan-Tuhan mereka ini
perlukan kepada upacara-upacara mereka untuk menjadikan Tuhan mereka ini sebagai Tuhan yang tenang. Tak datangkan benda-benda yang buruk kepada mereka. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan sedemikian. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut Ar-Rahman kepada mereka yang mana menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tetap kasih kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala tak memerlukan, Ghaniyun Hamid, Allah tak memerlukan kepada kita buat upacara-upacara apapun untuk menunjukkan kepada kekuatan ataupun kesempurnaan Allah, tak perlu. Yang kita buat solat dan sebagainya, zakat, haji, itu untuk diri kita, bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bezanya dari sudut Tuhan yang disembah melainkan Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disebut Maha Penenang. Disebutkan juga makna ilah, huwallazi fis sama'i ilah wa fil ardi ilah. Ini lagi jelas Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala ni berkuasa mutlak. Yakni di langit Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ilah berkuasa, di atas bumi juga Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa. Wa huwal hakim, yang paling berkuasa, alim, yang paling mengetahui. Dan dengan pengetahuan itu maka Allah Subhanahu Wa Taala mengurus takbir dengan kebijaksanaan, hakim. Allah Subhanahu Wa Taala maha gagah untuk memberikan keselamatan. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Yakni mereka ini menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka mengatakan bahawa inilah yang akan memberikan syafaat kepada kami. Sedangkan tidak ada yang boleh memberikan syafaat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala sebagai zat yang gaib. Ilah, disebut dengan perkataan ilah daripada pencahaya indera manusia, na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah berhala ni sebab apa? Tujuannya mereka kata nak mendekatkan diri mereka ini dengan Allah dengan sehampir-hampirnya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tak perlukan kepada sesuatu ataupun perantara. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sebut nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah ini zat yang gaib, penuh yang banyak kerahsiaannya, yang mana lebih dekat dengan daripada urat tengkuk kita. Jadi menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui setiap daripada tindak tanduk kita. Jadi ayat-ayat ini, setelah Allah Subhanahu Wa Taala sebut tadi tentang keagungan Al-Quran, sebagai kesimpulannya, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pula tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan Al-Quran, supaya tidak ada satu hujah, tidak ada perkara yang dapat dipertikaikan berkaitan dengan Al-Quran, juga berkaitan dengan penurunannya. Kamu nak kata tentang penurunan Al-Quran, disebutkan tentang keagungan Al-Quran, dan disebutkan tentang siapa yang menurunkan Al-Quran. Ini bukan manusia tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat yang kita bincangkan hari ini menunjukkan tentang keagungan Al-Quran, dan keagungan yang menurunkan Al-Quran iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tutup dengan satu kaedah. Satu kaedah ni, iza jtama'a iftaraqa, iza iftaraqa ijtama'a. Apa kaedah ni? Sebab dia macam ni. Dalam ayat ini kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan dua perkataan, ilah dan juga Rabb. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Walaupun ilah dan Rabb ini maknanya merujukkan kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala lah, itu yang pasti. Macam kita sebutkan tentang Quran dan juga kitab, dia menunjukkan kepada Quran lah. Tapi kenapa kadang-kadang Allah guna perkataan ilah dan kadang-kadang guna perkataan Rabb? Dan kita sebutkan makna-makna ilah dan makna-makna Rabb. Cuma antara ilah dan Rabb ini, dia ada satu kaedah disebut, jika dua perkataan berhimpun, yakni maknanya perkataan ilah dan perkataan Rabb berhimpun dalam satu ayat, macam ayat ni, ayat yang kita bincangkan, ayat yang ke-8 ini, maka maknanya berbeza. Jika terpisah, maknanya satu ayat itu dia ada perkataan ilah, satu ayat yang lain dia ada perkataan Rabb. Maknanya makna ilah dan Rabb tadi terhimpun. Sebab itu kita tengok tadi ilah tadi, dia ada juga makna-makna yang samar dengan makna Rabb. Makna penolong, makna pelindung, kan? Sama dengan perkataan Rabb.
Tapi kaedah ni menyebutkan kalau dua perkataan ilah dan juga Rabb yang terhimpun dalam satu ayat, maknanya berbeza. Jika terpisah, maka maknanya terhimpun kesemuanya. Okey. Nak menjelaskan pada ayat ini ayat ni dalam satu ayat dia terhimpun. Makna kata la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Yang ini difokuskan kepada penyembahan. Yang ini dari sudut tidak ada yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ilah di sini merujuk kepada fokus kepada penyembahan. Rabbukum wa rabbu aba. Kenapa sepatutnya dia sahajalah yang disembah oleh Allah oleh manusia? Kerana dia jugalah yang telah memberikan kepada kamu dan juga nenek-nenek moyang kamu segala bentuk keinginan, segala bentuk makna Rabb yang kita faham tadi. Ini bezakan di antara dua perkataan. Itu maknanya. Ini kaedah Quran. Bila mana dua perkataan itu terhimpun, yang ni kaedah ni sebenarnya boleh pakai dalam banyak perkataan, antaranya iman dan juga Islam kan. Maknanya bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang iman dan juga sebut tentang Islam dalam satu ayat, maka itu menunjukkan iman dan Islam tu berbeza. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala sebut ya ayyuhallazina amanu, contoh kan, maknanya menunjukkan bahawa iman di situ adalah iman dan Islam yang sama. Begitulah juga kaedah ini, iaitu apabila disebutkan ilah dan Rabb dalam satu ayat, maknanya itu berbeza. Maknanya ilah itu nak sebutkan tentang penyembahan dan Rabb itu nak sebutkan tentang yang mentadbir, memelihara urusan manusia. Tapi kalau dalam satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang ilah, maka dia membawa maksud ilah dan Rabb. Begitulah. Sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang Rabb, maka dia nak menunjukkan kepada ilah dan juga Rabb. Amran min indina, atau rahmatan min rabbik. Contoh ayat tadi kan, rahmatan min rabbik. Allah tak sebutkan tentang ilah. Makna Rabb di situ menunjukkan kepada Rabb dan juga ilah. Tadi ayat menyebutkan tentang ilah, banyak perkataan ilah kan. Wattakhazu min dunillahi alihatan. Di sini menunjukkan kepada ilah, di sini menunjukkan kepada Allah, ilah dan juga Rabb. Kerana penolong tadi, yang memelihara, yang memberi perlindungan juga kita sebutkan sifat Rabb. Dia faham ke kaedah ni? Jadi saya harap boleh faham lah. Kita pun dah lewat. Mungkin kalau ada persoalan kita bawa pada next akan datang, mungkin boleh simpan persoalan tu. Ini mungkin saya akan terangkan di mukadimah pada minggu hadapan insya-Allah sekali lagi kaedah ini supaya kita dapat memahaminya lebih baiklah insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi.